30 lebuh raya seluruh negara, tawatul percuma dan diskaun sempena Aidilfitri. Kenderaan masuk menjelang Aidilfitri dijangka meningkat di Kedah, Terengganu dan Kelantan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Alif Ashraf Kamanur. Berita Wilayah edisi 25 April 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Juga lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan JAKIM bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Baik, berita gembira buat rakyat. Sempena sambutan perayaan Aidilfitri, sebanyak 30 lebuh raya di seluruh negara menawarkan tol percuma dan kadar diskaun pada 30 April serta 1, 7 dan 8 Mei ini. Ia melibatkan lebuh raya kumpulan Plus Malaysia Berhad Plus yang menghubungkan jaringan lebuh raya utara selatan dan Aneh Berhad Aneh yang menghubungkan lebuh raya pantai timur LPT. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan memaklumkan tawaran akan bermula pada pukul 12.30 malam pada 30 April 2022 Sabtu sehingga pukul 11.59 malam pada 1 Mei 2022 Ahad dan 12.30 malam 7 Mei Sabtu hingga 11.59 malam 8 Mei Ahad kepada semua kelas kenderaan. Manakala bagi lebuh raya lain, tawaran diskaun tol antara 30 hingga 50% akan diberikan pada tarikh dan masa sama bagi semua kelas kenderaan. Tol percuma dan diskaun tersebut melibatkan jumlah sebanyak 77.11 juta ringgit dan akan ditanggung bersama oleh kerajaan dan syarikat konsesi. Keputusan itu dibuat selepas mengadakan sesi rundingan bersama 30 buah syarikat konsesi lebuh raya. Keputusan kerajaan turut mengambil kira impak pandemik kepada sumber pendapatan sebahagian besar keluarga Malaysia sebelum ini dan bagi mengurangkan bebanan pengguna lebuh raya, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Baik, kelonggaran prosedur operasi standard SOP yang diumumkan Rabu ini akan dibuat secara berhati-hati. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, cadangan kelonggaran SOP itu akan dibentang kepada jemaah menteri dalam mesyuarat Kabinet pada hari yang sama. Pihak KKM dapat bincang panjang lebar tentang perkara ini sebab kita tak nak tersilap langkah. Kita dah urus pandemik dengan baik dan kes makin menurun, hospital kita tidak tertekan. So we don't want to make a mistake. We want to make sure that whatever restrictions that we loosen, kelonggaran yang kita bagi kepada SOP adalah bersifat selamat dan cermat. Mengulas mengenai SOP kepada bakal jemaah haji tahun ini, Khairi berkata pihaknya akan mengeluarkan protokol baharu susulan syarat yang dikenakan kerajaan Arab Saudi. Jelasnya perkara itu kini sedang diperhalusi antara pihaknya dan tabung haji TH. Saudara, Polis Kelantan menubuhkan pasukan pemantau di semua ibu pejabat polis daerah IPD bagi menangani kesesakan ekoran peningkatan kemasukan bilangan kenderaan. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mahmad, pihaknya menjangka kesesakan akan tertumpu di daerah Kota Baru memandangkan terdapat pusat membeli belah. Pasukan pemantau yang ditubuhkan itu akan segera bertindak sekiranya didapati berlaku kesesakan teruk di lokasi, malah keanggotaannya akan ditambah mengikut keadaan semasa. Selain itu, lokasi sempadan negeri iaitu di Gua Musang, Pasir Putih dan Jeli juga mula menerima peningkatan pengguna jalan raya. Jadi semua OCPD telah pun diarah untuk
bersiap sedia dengan kekuatan yang ada di peringkat masing-masing. Dan kita jangkakan juga daerah-daerah yang bersempadan seperti Gua Musang, Pasir Putih dan Jeli turut menerima jumlah kenderaan dan pengguna-pengguna jalan raya yang mungkin meningkat dalam beberapa hari lagi. Menurutnya, lebih 200 unit MPV yang dimiliki kontijen Kelantan akan digunakan semaksimal mungkin selain penugasan daripada unit rondaan bermotosikal URB dan pencegahan jenayah. Terdahulu, beliau hadir dalam majlis Jom Sahur bersama petugas barisan hadapan di stesen Petron Pasir Pekan Tumpat awal pagi tadi. Baik, di Kemaman, polis bersiap sedia menerima kehadiran perantau yang akan pulang berhari raya ke kampung, khususnya membabitkan negeri Terengganu dan Kelantan bermula Jumaat ini. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, lebih 300 pegawai dan anggota telah ditugaskan untuk mengawal jangkaan penambahan kenderaan dan keadaan trafik. Kita menjangkakan anak-anak rantau akan mengambil peluang pulang berhari raya selepas 2 kali musim perayaan kerana PKP, dan kita menjangkakan keadaan akan sesak dengan kepulangan anak-anak rantau. Saya nasihatkan anak-anak rantau patuh pada peraturan lalu lintas. Pulanglah dengan keadaan gembira, jangan pulang dalam keadaan yang menimbulkan kesedihan pada keluarga. Hati-hati di jalan raya. Polis juga akan melakukan pemantauan di 2 pintu masuk utama ke Terengganu, iaitu di sempadan Jabur Perasing, Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 dan sempadan Jalan Persekutuan di Kampung Cendur. Setiap pemandu dan pengguna jalan raya diminta sentiasa mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan supaya mereka selamat sampai ke kampung halaman. Baik, manakala di Kedah, polis menjangkakan lebih 1.4 juta kenderaan akan memasuki negeri itu untuk menyambut perayaan Aidilfitri. Justru itu, pengguna jalan raya disaran tidak menularkan gambar atau video sembarangan mengenai situasi semasa trafik di media sosial. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik KJS PT Kedah, Superintenden Muhammad Mahiri Husin berkata, sebaliknya orang ramai boleh terus menyalurkan maklumat tersebut kepada pihak polis. Katanya, gambar atau video yang ditularkan dikuatiri menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Jika berlaku kesesakan lalu lintas, kemalangan atau memerlukan bantuan, boleh menghubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Kontijen setiap negeri atau daerah yang beroperasi 24 jam sepanjang op selamat. Pastikan benda itu betul tak betul dulu. Viral-viral jangan hantar. Viral ni bahaya. Bahaya. Jangan cabut habis awal. Kan boleh menakutkan orang juga. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pelancaran Kempen Keselamatan Jalan Raya dan Ops Bersepadu Sempena Sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Negeri Kedah 2022 di Alustar. Baik, sebelum ke berita selanjutnya, kita ke Met Malaysia untuk perkembangan cuaca di seluruh negeri. Bersama-sama pegawainya Muhammad Napizi Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di hampir ke semua negeri sekitar Semenanjung, terutamanya di negeri-negeri di sebelah barat Semenanjung seperti di negeri Kedah, Perak, di sekitar Lembah Kelang, Melaka dan juga di kebanyakan daerah di negeri Johor. Malah banjir kilat kini turut berlaku di beberapa kawasan di sekitar negeri-negeri terbabit. Dan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir untuk negeri-negeri ini dijangka hanya akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Namun begitu, hujan lebat dijangka akan berlaku lagi pada awal pagi nanti melibatkan kawasan-kawasan berkenaan, iaitu di sekitar negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka daripada awal pagi sehinggalah ke waktu tengah hari esok. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca ini, terutamanya ianya boleh menyebabkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerusakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Begitu juga keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan. Hujan lebat dan ribut petir kini berlaku di hampir ke semua bahagian untuk negeri Sabah
dan juga Sarawak pada petang ini. Dan keadaan cuaca untuk kedua-dua negeri berkenaan ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Orang ramai khususnya mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik saudara, untuk perkembangan seterusnya kita ke negeri di bawah bayau. Fokusnya, isu kanak-kanak tanpa kerakyatan dimasukkan dalam laporan awal Jawatankuasa Kabinet Khas Negeri. Butirannya bersama Jovinia J. Melajim di Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Ya, Alif. Isu berhubung kanak-kanak tanpa kerakyatan termasuk status gipsi laut atau PALAU akan dimasukkan dalam laporan awal Jawatankuasa Kabinet Khas mengenai pekerja asing dan orang tanpa dokumen di Sabah. Langkah signifikan perlu dilakukan agar isu berkenaan tidak berlarutan selain golongan tersebut tidak harus terus dibiarkan tanpa kerakyatan selain perlu diberikan bantuan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Jeffrey Ketingan merangkap pengerusi Jawatankuasa ini memberitahu laporan berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet pada 15 Mei ini. There will be a preliminary report within 3 months. We are now ready anytime. We will be presenting it by the 15th of next month. Yeah, and after that, then we'll go into the details of capturing every data lah. So what we need to do is put up the framework, put up the policy, and decide what needs to be done. Baru-baru ini penggubal Undang-Undang Pembangkang membangkitkan isu kanak-kanak tanpa kerakyatan di Kota Kinabalu berikutan video tular di media sosial melibatkan 2 kanak-kanak lelaki meletakkan paku di atas jalan. Kanak-kanak tersebut dilihat lebih berani berkeliaran sambil meminta wang ataupun mengetuk tingkap kenderaan di persimpangan lampu isyarat selain boleh mendatangkan bahaya kepada diri mereka dan orang ramai. Felcra Berhad mengumumkan keuntungan boleh agih akhir 2021 fasa 2 melibatkan projek peserta-peserta Felcra Malaysia berjumlah keseluruhan RM136.4 juta. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Matsir Khalid berkata, daripada jumlah itu, agihan bagi negeri Sabah adalah sebanyak RM21.4 juta, manakala Sandakan menjadi penerima terbanyak dengan jumlah RM2.85 juta melibatkan 305 penerima. Katanya seramai lebih 73,000 orang peserta Felcra Berhad di seluruh negara akan menerima agihan akhir lebihan keuntungan tahun 2021 itu pada kadar purata RM2,755 per hektar atau RM1,115 per ekar. Menurutnya, pembayaran tersebut dijangka akan selesai hujung minggu ini. Keuntungan boleh agih bagi program penyatuan dan pemulihan Felcra, dan seperti yang telah diumumkan tadi bahawa untuk fasa yang kedua ni
136 juta. Agihan ini telah bermula dimasukkan dalam akaun peserta mulai 22 hari bulan April 2022. Katanya peningkatan harga kelapa sawit ketika ini membantu memberi keuntungan agihan lebih kepada peserta. Projek Velcra Berhad Malaysia pada tahun 2021 berjumlah lebih 475.2 juta ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 199% atau 316.1 juta ringgit berbanding tahun sebelumnya 159.086 juta ringgit. Datuk Mahathir turut menyampaikan replika cek sumbangan korporat kepada Pusat Jagaan Anak-Anak Yatim dan Miskin, Rumah Al-Yakin dan Pertubuhan Pengurusan Amal Selawat Nabi. Seramai 119 orang kurang upaya OKU dan 46 asnaf berbuka puasa bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam Majlis Iftar Perdana di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu MBRKK. Majlis Iftar Perdana bersama OKU dan asnaf kali ke-6 MBRKK yang dihadiri 500 orang yang terdiri dari pelajar anak istimewa Akademik Quranais Al-Mubarak, pelajar-pelajar pendidikan khas sekitar Kota Kinabalu, Pinampang dan Tuaran. Acara kita sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah untuk memberi peluang kepada para kaum muslim-muslimat untuk mendermah mengadakan majlis pada petang ini, iaitu dengan menghulurkan bantuan sumbangan untuk majlis ini. Dan anak-anak ini adalah dari golongan anak-anak OKU istimewa dan golongan asnaf. Selain itu, Ketua Menteri turut menyerahkan duit raya kepada pelajar anak istimewa, OKU, golongan asnaf dan pelajar Akademi Quranais Al-Mubarak. Beliau juga menyaksikan penyerahan sumbangan sebanyak RM40,000 daripada bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS kepada Akademi Quranais Al-Mubarak. Lebih 2 tahun dibelenggu pandemik COVID-19, Ramadan kali ini dirasai dengan kegembiraan dan keterujaan. Apa tidaknya kejayaan program vaksinasi negara membolehkan peralihan ke fasa endemik sekaligus aktiviti sosial turut dibenarkan. Di Sandakan, kawan pendengar setia KPS Sandakan FM menyemarakkan bulan Ramadan dengan aktiviti kemasyarakatan menyantuni sahabat pendengar. Ikuti laporannya yang disediakan Muhammad Kunur Hitswah Ahmad. Awal 11 pagi, 20 ahli KPS bersama-sama penyampai Radio Sandakan FM bergotong royong menyediakan 300 bungkus makanan di pejabat Sandakan FM. Antara juadah, aneka kuih seperti karipap, donat, kuih lapis dan kek untuk berbuka puasa. Kita bukan hanya untuk memeriahkan Ramadan itu sendiri, di sebaliknya kita kalau boleh memanggil ahli-ahli baru untuk menyertai KPS dan meneruskan legasi menyokong Sandakan FM. Selesai menyediakan makanan pada pukul 4 petang, ahli KPS dan penyampai Sandakan FM berada di lokasi agihan sekitar Jalan Kostal Bandar Sandakan. Kesempatan ini menjadi landasan terbaik merapatkan lagi jalinan persahabatan serta bertukar-tukar idea antara peminat dan penyampai. Tapi yang sangat menyeronokkan dan saya mengharapkan agar ia dapat diteruskanlah. Kita boleh tengok juga macam mana interaksi antara pendengar setia dan juga kawan pendengar setia dan juga para penduduk di Sandakan secara tidak langsung. Orang awam yang ditemui juga gembira dapat mengenali lebih dekat apatah lagi secara bersemuka penyampai yang sebelum ini hanya dikenali melalui corong radio. Baguslah semua kan, ni salah satu aktiviti untuk apalah kan, bagi orang-orang untuk buka puasa kan. First jugalah join KPS, ada kawan ajak kebetulan tinggal bazar, dapatlah join sekali. Program berkenaan merupakan aktiviti tahunan KPS setiap Ramadan, namun dihentikan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2 tahun lalu. Diharapkan ia menjadi pembakar semangat pelaksanaan lebih banyak program seumpama bagi mengambil keberkatan bulan mulia ini. Laporan Wan Hizu Ahmad untuk Berita RTM. Kerajaan telah membelanjakan sekitar RM2 juta bagi mencetak 27 judul buku teks yang digunakan pelajar sekolah agama di seluruh Sabah. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, buku-buku teks percuma itu telah mula diagihkan sejak bulan Mac lepas.
ibu bapa tentu bersyukur karena mereka mendapat buku teks yang disediakan oleh kerajaan. Jadi percuma. Sebelum ini mungkin ada kesukaran sedikit karena mereka terpaksa membuat fotokopi atau photostat buku-buku mereka. Datuk Muhammad Arifin ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Dokumen Standard Kurikulum Pembelajaran DSKP Sekolah Agama Negeri dan buku teks baharu di Kota Kinabalu pada Ahad. Beliau berkata DSKP itu menjadi rujukan dan panduan mengajar kepada semua guru agama. Menurut Datuk Muhammad Arifin, terdapat 105 sekolah agama di Sabah yang menggunakan kurikulum standard yang ditetapkan oleh JAHINS. Pekan Pitas terletak di utara Sabah dijangka berubah wajah apabila projek rumah kedai akan dibangun dalam masa terdekat. Pembangunan tersebut bakal merancakkan lagi sektor ekonomi dan sosial selain membuka lebih banyak kemudahan dan pelaburan swasta dalam memenuhi kehendak pengguna setempat. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Seri Dr. Rudi Awah memberitahu Majlis Pelancaran Pecah Tanah 54 unit kedai itu dijadual disempurnakan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor pada 12 Mei depan. Begitu juga dari segi pembangunan lain, jalan raya, aspal, air, tiang listrik dan pelbagai lagi yang telah pun diberi oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat kepada kita untuk membantu rakyat yang betul-betul memerlukan di kawasan N3 Pitas. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis berbuka puasa anjuran klub golf di Kudat. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah. Teruskan bersama berita wilayah untuk lebih banyak kupasan isu dalam negeri. Dengan itu kembali kepada Alif. Alif? Ya, baik. Terima kasih, Jovinia. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara tumpuan berita hari ini, Premier Sarawak bakal berucap sebagai penceramah pada satu majlis di Singapura esok. Selain operasi raya oleh Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan, Bu Ma. Ya, Alif. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng akan berucap sebagai penceramah jemputan pada Majlis Makan Malam Es Raja Ratnam Endowment Dialogue 2022 di Singapura esok. Menurut kenyataan media, pejabat Premier Sarawak, penyertaan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari pada dialog berkenaan adalah atas jemputan Yayasan Termasik dengan kerjasama Straits Times dan International Strategy Forum. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari akan menyampaikan ucapannya berdasarkan tema perkembangan ekonomi di Asia dan dunia. Beliau akan menyentuh mengenai strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 serta pelbagai inisiatif baru Kerajaan Sarawak. Ini termasuk ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi hidrogen, pusat sains Sarawak dan pertanian komersial. Turut akan menyertai Premier pada program berkenaan ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dan Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energi Berhad Datuk Syarbini Suhaili. Bidang pertanian di Limbang terus diperkasa dengan menumpukan beberapa tanaman berpotensi. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, tanaman yang berpotensi seperti nanas keningau diamond, nangka madu, durian, pisang, kelapa dan beberapa tanaman lain. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, usaha ini disokong dengan penubuhan Pusat Pengumpulan, Pemprosesan, Pembungkusan dan Pemasaran CPPC Kubung Limbang serta Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM yang berfungsi untuk meningkatkan hasil pertanian untuk dieksport kelak. Tambahnya, ia juga sejajar dengan hasrat kerajaan negeri menjadikan Sarawak sebagai pengeksport produk pertanian menjelang 2030 selain meningkatkan pendapatan keluarga petani minimum RM6,000 sebulan. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada program berbuka puasa bersama Ketua Jabatan Kerajaan Anjuran Jabatan Pertanian Bahagian Limbang dan pejabat residen Bahagian Limbang.
Terdahulu dalam majlis berasingan, seramai 200 orang terdiri daripada anak yatim dan asnaf menerima sumbangan daripada Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Limbang bertempat di Masjid Baitul Iman. Operasi Raya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan dilancarkan pada Rabu ini akan memfokus kepada 3 perkara. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata fokus akan terarah kepada keselamatan kebakaran di bangunan komersial dan rumah kediaman, kerjasama dengan pelbagai agensi mengenai keselamatan di jalan raya serta keselamatan di air. Menurut Ketua Pengarah itu, fokus akan melibatkan pemeriksaan bangunan komersial dan industri serta bekerjasama dengan komuniti dari aspek keselamatan komuniti dan persekitaran dari segi penguatkuasaan undang-undang, pemeriksaan untuk membantu pengurus bangunan dan penyelenggaraan serta penjagaan termasuk fire drill dan khidmat nasihat. Manakala bagi keselamatan di jalan raya pula, beliau menjelaskan jabatan akan bekerjasama dengan pelbagai agensi seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan menerusi rondaan serta bantuan respon kerana jumlah trafik dijangka meningkat berikutan aktiviti balik kampung, berkunjung, aktiviti rekreasi dan pelancongan. Menyentuh mengenai keselamatan di air pula, katanya kempen keselamatan akan diteruskan menerusi khidmat nasihat, pemeriksaan dan meletakkan tanda amaran di kawasan hotspots berlaku kecemasan. Setakat ini, 7 hotspot berisiko tinggi dikenal pasti yang melibatkan lebih daripada 5 kematian di setiap hotspot tersebut dalam tempoh 3 tahun lepas. Sementara 16 hotspot berisiko sederhana turut dikenal pasti di badan air seperti sungai, tali air, pantai, jeram dan kolam. Jadi ketiga-tiga ini kita akan padukan di dalam kempen Raya Bomba, iaitu 1 minggu sebelum dan 1 minggu selepas. Bukan bermakna yang lain itu tempoh yang lain itu kita tak buat. Kita buat tetapi tidak se-ekstensif ini. Dalam kita melaksanakan ini, kita telah pun mengambil tindakan untuk membekukan cuti kita hanya 20% dibenarkan bercuti. 80% daripada 13,500 kaki tangan kita akan kita kekalkan bertugas di sepanjang musim perayaan. Tambahnya 80% anggota yang bertugas sepanjang musim perayaan itu akan turut dibantu oleh 743 pelatih baharu. Ketua Pengarah itu bercakap dalam sidang media selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021 bagi JBPM Sarawak di Kuching. Seramai 95 kaki tangan JBPM Sarawak menerima anugerah masing-masing pada majlis tersebut. Baik saudara, Polis Sarawak menetapkan hanya 10% pegawai dan anggotanya untuk bercuti bersempena Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, walau bagaimanapun beberapa perkara akan dipertimbangkan jika berlaku hal-hal tertentu dan kecemasan. Cuti itu kita dah tetapkan 10%. 10% anggota yang dibenarkan bercuti. Walau bagaimanapun jika ada perkara-perkara yang tertentu atau kecemasan, kita akan tengok semula lah. Datuk Muhammad Azman turut memberitahu bahawa jumlah rondaan juga akan dipertingkatkan dan diperluas terutama di kawasan perumahan dan bandar bagi mencegah kejadian jenayah berlaku menjelang musim perayaan nanti. Beliau turut mengingatkan orang ramai yang ingin pulang ke kampung halaman untuk bercuti agar memaklumkan kepada Balai Polis berhampiran supaya rondaan dapat dibuat di kawasan perumahan berkenaan. Datuk Muhammad Azman berkata demikian kepada pemberita pada majlis berbuka puasa bersama warga frontliner Polis Padawan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padawan di Siburan. Terdahulu, Datuk Muhammad Azman membuat lawatan kerja rasmi ke IPD Padawan dan kemudian diberikan taklimat oleh Ketua Polis Daerah Padawan iaitu Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad. Mengulas mengenai lawatan sulung beliau ke IPD Padawan itu, katanya beberapa perkara yang menjadi perhatian beliau adalah mengutamakan kebajikan pegawai dan anggota serta perancangan dalam masa terdekat untuk menyambut musim perayaan sekaligus memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat.
Sebanyak 21 program khas akan diterbitkan menerusi Radio Sarawak FM bertemakan Syukurnya Syawal bersempena sambutan Aidilfitri 3 Mei depan. Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio, Meryl Chungat berkata, program-program ini diterbitkan untuk menghiasi perayaan Aidilfitri pendengar setia dan masyarakat di negeri ini setelah hampir 2 tahun perayaan itu tidak dapat diraikan akibat pandemik COVID-19. Sehari selepas. Menurut Meryl lagi, selain program-program berbentuk hiburan, Sarawak FM juga menyiarkan info-info terkini seperti prosedur operasi standard, sambutan perayaan dalam fasa peralihan endemik dan kempen-kempen keselamatan jalan raya. Beliau menyatakan demikian pada sidang media program Hari Raya Aidilfitri 2022 Radio RTM Sarawak di RTM Kuching. Dalam sidang media sama, pengurus Sarawak FM Nuraini Ibrahim memaklumkan daripada 21 program itu, 5 daripadanya terbitan stesen kawasan iaitu Limbang, Miri dan Bintulu yang disiarkan dalam bahasa tempatan. Ujarnya antara program yang akan diterbitkan iaitu 3 showcase, 1 hari di Hari Raya, Lan Berjarah Raya dan musikal Mi Kolok Kari Laksa selain program Jiran Sekampung Khas Raya dan juga program-program lain. Beliau berharap ia dapat memeriahkan lagi suasana Aidilfitri serta dapat didengari menerusi stesen radio dan aplikasi RTM Klik. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Ya baik, terima kasih Bu Mawin. Baik, inisiatif tabung Musaadah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM prihatin menyalurkan bantuan kepada golongan memerlukan agar dapat bersama-sama menghayati Ramadan dengan gembira. Ikuti laporan penuh bersama Nur Farhana Muhammad Nur di Kompleks Islam Putrajaya. Farhana, silakan. Terima kasih Alif. Bertempat di Pusat Jagaan Al-Fikrah di Kajang, Selangor, Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof turun padang menyertai aktiviti salam sahur dan ziarah Ramadan komuniti warga emas itu selain menyerahkan sumbangan bagi meringankan beban mereka. Pada malam ini juga kita menyampaikan sedikit sumbangan daripada tabung Musaadah dan juga daripada Masjid Putra berupa barangan keperluan dan juga sedikit sumbangan keuangan kepada warga dan juga kepada pusat inilah. Dan sebentar tadi kita juga bersama-sama ibu ayah di sini menyantuni mereka, menghidang makanan bersama mereka. Pada program tersebut, Datuk Hakimah menyampaikan sumbangan duit raya dan juga pek makanan kering kepada 70 penghuni warga emas serta sumbangan kepada pihak pengurusan pusat jagaan tersebut berjumlah RM8,500. Terima kasih kepada pihak JAKIM kerana sudi datang meluangkan masa awal pagi ni, sahur ni untuk ayah demonda kat sini. Saya tiada apa yang saya boleh balas. Hanya Allah Ta'ala saja yang membalasnya. Nurul Atikah yang menguruskan pusat jagaan ini sejak bapanya yang merupakan pengasas pusat tersebut meninggal dunia akibat COVID-19 tahun lalu, nekat meneruskan perjuangan untuk membela nasib warga emas yang tiada tempat bergantung ini. Tersentuh melihat ramai warga emas menjadi gelandangan. Seorang anak muda berusia 28 tahun nekat mengeluarkan modal sendiri menubuhkan pusat jagaan warga emas dikenali Pertubuhan Kebajikan Warga Emas Al-Fatah di Semenyih. Muhammad Azlan Abdul Rahman yang bekerja sebagai seorang pemadu bas persiaran menggunakan pendapatannya menjaga hampir 20 orang warga emas sama seperti ibu bapanya sendiri. Pada awal penubuhan pusat ini 4 tahun lalu, beliau menerima 2 orang warga emas tidak berwaris yang dihantar dari hospital sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Cakap daripada mak saya nak suruh buka rumah orang tua lah, saya nak jaga 2 orang. Bila mak saya tanya kenapa, saya cakap macam ni, semua tak belah saya nak berkongsi rezeki saya pada 2 orang. Sebab kesian lama tengok 2 orang saya pun tak dapat ni lah. Sebab kalau mak ayah tak ada pun 2 orang pun ada. 2 orang pun saya anggap 2 orang macam mak ayah. Saya nak jaga 2 orang lah. Sebab kat sini dunia ni hanya sementara je.
Kita walau kita kerja macam mana pun atau apa pun, masih kita meninggal kita takkan bawa apa benda pun. Katanya sebelum datang ke pusat jagaan itu, kebanyakan penghuni terabai sendirian kerana tidak pernah berkahwin, tidak memiliki anak, mendaftar secara sukarela dan berpenyakit. Saya duduk di Rawang, seorang diri. Lepas tu rumah saya tu orang nak ambil. Sebab apa saya kalah sewa rumah. Contohnya yang 1,400, saya 350 kalah lah saya kan. Jadi saya tak ada tempat kediaman. Jadi kebetulan saya sakit dan saya dirawat di Hospital Ampang. Jadi saya berjumpa dengan doktor di sana dan saya cakap habis discharge, saya tak tahu dia nak hantar ke mana. Jadi saya cakap hantarlah mana-mana. Dia hantar ke sini. Menurut Azlan, pusat jagaan ini begitu terkesan dengan pandemik yang mengakibatkan beliau kehilangan punca pendapatan sehingga memaksa beliau bekerja sebagai penghantar makanan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau juga terpaksa meminta sumbangan orang ramai melalui media sosial untuk menampung perbelanjaan asas pusat penjagaan itu. Opo duduk sini dan 5 bulan, 6 bulan adalah. Tiba-tiba dengar pula kata rumah ni nak jual. Oh Allah, Opo risau betul lah. Tak ada tempat kami nak pergi kan. Minta mohon lah siapa-siapa tolong bantu kan. Jadi Opo kata kat Tuan, dia pun tengah usaha juga kan. Jadi Opo merayu lah pada orang ramai. Dia dapat bantu kami kan. Di rumah ni. Kalau tak dapat, kami tak tahu keadaan kami sekarang. Opo tak tahu nak cakap. 70 orang graduan telah menerima ijazah Al-Quran Bersanad pada Majlis Convocation Program Talaki Al-Quran Bersanad pertama Akademi Nasrul Quran. Menurut Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Ustaz Jamali Muhammad Adnan, mempelajari Al-Quran secara bersanad bukanlah suatu perkara yang mudah kerana pembelajarannya haruslah berguru dan bukannya bersendirian. Graduan telah didik dan ditalaki oleh Sheikh Abdullah Subhi Mar'i yang merupakan pemegang ijazah sanad Al-Quran dan Qiraat turun-temurun dari zaman Rasulullah. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Dalam keadaan pada masa itu kita tidak tahu sejauh mana perbuatan amalan yang kita lakukan sama ada menempatkan kita di syurga ataupun sebaliknya. Tetapi dengan berkat Al-Quran, membaca Al-Quran 30 juzuk, sudah pastilah setiap satu huruf Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala 10 kebaikan. Apalagi tuan-tuan sekalian, kita membacanya pada bulan yang berkat. Apalagi kita baca dalam malam Al-Qadar yang diberikan lebih baik daripada 1000 bulan berkat. Para peserta kebanyakan terdiri dari kalangan warga emas dan juga mereka yang mencintai Al-Quran. Nasrul Quran yang merupakan pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia bukan sahaja berperanan untuk mencetak Al-Quran, malah kini menjadi pusat penyebaran ilmu Al-Quran dengan tertubuhnya Akademi Nasrul Quran. Bahan berita itu mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Marilah bersama meningkatkan ibadah dalam mengejar Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Farhana. Seterusnya, jenazah bekas Ketua Setiausaha Negara Allahyarham Tan Sri Dr. Ali Hamzah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Presin 20 Putrajaya pada pukul 2.30 petang tadi. Lebih 100 ahli keluarga dan rakan-rakan Allahyarham hadir bagi memberi penghormatan terakhir kepada jenazah beliau. Lebih 500 jemaah menyertai solat jenazah tersebut yang diimamkan oleh Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Ustaz Nur Az-Zamir Alias. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pagi tadi turut memberikan penghormatan terakhir kepada bekas Ketua Setiausaha Negara Allahyarham Tan Sri Dr. Ali Hamzah di kediamannya di Presin 10 Putrajaya. Penerbangan yang membawa jenazah Tan Sri Dr. Ali tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 6.30 pagi tadi. Allahyarham Tan Sri Dr. Ali, 65 tahun, meninggal dunia pada 21 April lalu ketika menjalani rawatan di Hospital Dublin, Ireland. Allahyarham meninggalkan balu Puan Sri Rohani Abdullah dan 4 orang anak.
Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali menyifatkan pemergian Tan Sri Dr. Ali Hamzah sebagai kehilangan besar buat negara. Menurut Tan Sri Muhammad Zuki, Allahyarham telah banyak menabur jasa dan menyumbang kepada negara sepanjang berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Bekerja kuat, bekerja dari hati dan dari hati dia sendiri, dan saya dapat rasakan sebab saya pernah pengalaman berkhidmat direct dengan Tan Sri dalam beberapa agensi, dan saya rasakan memang kita kehilangan besar lah, kehilangan yang sangat besar di atas pemergian Allahyarham. Baik, atlet negara yang merangkul pingat emas pada Tamasya Sukan SEA Vietnam bulan depan bakal menerima insentif. Ketua Kontijen Negara Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, ia sebagai penghargaan peribadi beliau terhadap penat lelah atlet yang telah mengharumkan nama negara di pentas Asia Tenggara. Jelas Datuk Nur Azmi, beliau juga sudi mempertimbangkan untuk memberi ganjaran kepada pemenang perak dan gangsa. I see how I'm happy or not lah. Kalau I happy, I boleh bagi semua. If not happy, I bagi apa yang patut. Itu don't worry about the silver ni. Kalau we reach our target, apa yang kita nak, kita pun masing-masing ada ilham sendiri. So we follow the minister punya ilham dulu. If we reach the target, don't worry. Itu saya akan buatlah apa yang saya patut buatlah as a CDM. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan akhir kontingen Malaysia ke Tamasya Sukan SEA Hanoi di Bukit Jalil. Sebanyak 589 atlet terdiri daripada 364 atlet lelaki dan 225 atlet wanita bakal membawa cabaran negara dalam Tamasya Sukan SEA ke-31. Malaysia berjaya membawa pulang 56 pingat emas, 57 pingat perak dan 71 gangsa pada edisi 2019 di Filipina. Baik, dalam masa sama beliau menuntut semua atlet mempamerkan kejayaan membanggakan di Hanoi bagi memastikan program podium terus kekal relevan. Jelas Dr. Nur Azmi, pencapaian atlet perlu setimpal dengan bajet tinggi yang telah dikeluarkan kerajaan untuk pembangunan sukan. Akhirnya kerajaan memerhati keadaan keseluruhan keperluan yang diperlukan oleh Majlis Sukan Negara ini untuk menampung semua atlet podium. Dan ini tidak boleh memandang mudah kepada semua atlet kerana apa yang kerajaan negeri, apa yang kerajaan bagi, atlet kena tunjukkan balik keputusan yang begitu baik supaya podium ini dapat dikekalkan mungkin dalam masa 5 tahun akan datang. Baik, 120 lokasi di Johor menjadi tumpuan SWM Environment Sinar Berhad bagi operasi pengurusan sisa pepejal sepanjang musim perayaan tahun ini. Pengurus Besar Korporat Muhammad Nur Lisa Muhammad Nordin berkata, kebanyakan lokasi adalah taman perumahan dan pelancongan dengan jangkaan kutipan sampah meningkat 2 hingga 4% sehari. Seramai 4,349 pekerja bersama-sama 461 jentera digerakkan bagi operasi itu bermula 1 hingga 7 Mei ini. Jadi kita menyuruh supaya orang ramai tidak meletakkan sebarang halangan, khususnya kereta dan kenderaan di kawasan laluan kutipan sisa pepejal. Sebabnya apabila lori kompakter kita melalui laluan kutipan, sekiranya ada halangan kenderaan, ianya akan menyukarkan lagi proses kutipan sisa pepejal dan juga melewatkan proses Selain itu, pihak SWM turut menyediakan talian tindakan Malaysia dan talian WhatsApp yang dibuka sepanjang 7 hari operasi. Beliau berkata demikian pada sidang media plan strategi operasi Hari Raya SWM dan Majlis Penghargaan Media di Johor Bahru.
Melaka bersedia menerima kemasukan pelancong serta kepulangan anak rantau sempena sambutan Aidilfitri. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata semua pemain industri pelancongan dan pihak berkuasa tempatan diminta supaya bersiap sedia. Pihaknya juga meminta semua pihak supaya mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Memang kita telah pun bersedia dan semua pihak PBT diminta untuk sebelum ni saya dah maklum untuk siap sedia. Begitu juga dengan mereka yang industri pelancongan ni, homestay, hotel, saya minta untuk siap sedialah menerima pelancong. Dan saya juga memaklumkan mesti ada kerjasama dua hala. Iaitu mereka yang datang mesti mematuhi SOP dan kita yang membuka kedai-kedai, industri-industri produk-produk pelancongan kita ni juga mesti bersiap sedia dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Beliau ditemui selepas majlis perasmian penutup Festival Kuih Tradisional Melaka dan Pelita Raya Aidilfitri Melaka di Sungai Rambai. Baik, hampir 40 program disusun pihak Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Kelantan sepanjang Ramadan tahun ini bagi mengimarahkan lagi bulan kebesaran umat Islam itu. Antaranya program Musaadah Yadim, program Prihatin Asnaf dan program Jelajah Barokah Sahur. Pengarah Yadim Kelantan Mahadi Awang berkata pihaknya memperuntukkan RM50,000 bagi program Ihya Bulan Ramadan Yadim. Dan sempena sambutan Aidilfitri, pihaknya mengguna pakai konsep keluarga Malaysia dengan membawa sedikit kelainan menerusi program Muhibah Aidilfitri bersama etnik berbilang kaum di negeri itu. Setelah 2 tahun kita dapat kekangan, tak dapat beraya secara muhibah, lebih muhibah. InsyaAllah tahun ini saya rancang untuk kita buat jamuan Muhibah Aidilfitri bersama dengan kelompok ataupun etnik-etnik kaum yang besar yang berada di Kelantan, khususnya Melayu, Cina, India dan juga Siam. Beliau ditemui selepas majlis Yadim Interaktif Tautan Kasih bersama Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi di Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan, Kota Baru. Program Tautan Kasih Yadim Kemudi ini julung kali diadakan bertujuan menghargai peranan media khususnya mereka yang akan bertugas pada Aidilfitri nanti. Kemeriahan menanti Lebaran semakin terasa apabila penduduk perumahan Polis Bukit Mentok dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kemaman Terengganu menghiasi halaman rumah mereka dengan pelita raya dan pelbagai jenis lampu sempena pertandingan lampu Lip Lap malam 7 likur. Program hasil cetusan IPD Kemaman itu adalah untuk membangkitkan semangat anggota dan pegawai menyambut Aidilfitri sekaligus dapat menghilangkan kerinduan mereka kepada kampung halaman. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata, program itu memberi peluang kepada anggota yang tidak dapat bercuti merasai keseronokan menyambut Hari Raya bersama rakan setugas. Ini adalah tahun yang kedua. Alhamdulillah untuk tahun kedua ni kita nak jadikan satu macam musim tradisi supaya dia akan berterusan sampai bila-bila supaya dalam memotivasikan pegawai-pegawai dan anggota-anggota ini yang akan bertugas pada pagi raya nanti. Kira-kira 800 penduduk bergotong royong menghias rumah, jalan dan lorong di kawasan rumah mereka dengan pelbagai jenis lampu berwarna-warni. Program daripada pihak IPD Kemaman sendiri berkat usaha daripada Ketua Polis Daerah Kemaman sendiri juga dia merancang program macam ni, jadi kami semua walaupun tak dapat balik kampung Hari Raya, nikmat dan suasana raya tu masih ada. Bila buat program malam 7 likur ni rasa macam ubat pada keluarga lah, rindu jadi berkurangan sikit lah. Ada 3 tahun lebih, 4 tahun gitu tak balik raya. Dengan adanya program-program macam ni dapatlah mengubati sedikit, walaupun tidak banyak, dapat mengubati sedikit rindu kepada keluarga di kampung halaman.
Baik, satu konsortium bagi menyelaras koperasi melibatkan ahli golongan orang kurang upaya OKU bakal ditubuhkan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Ianya melibatkan semua kategori dalam usaha membantu golongan tersebut meningkatkan ekonomi mereka dalam pelbagai sektor perniagaan berimpak tinggi. Sehubungan itu, beliau menggalakkan 450,000 OKU berdaftar di seluruh negara untuk sama-sama terlibat menubuhkan koperasi baharu di kawasan masing-masing. Pada tahun ini, pihaknya mensasarkan 5 koperasi melibatkan golongan tersebut dapat diwujudkan. Dia kena tubuh koperasi lah. Angkasa hanya boleh membantu OKU menerusi koperasi. Kita tak boleh bantu individu. Kita akan bantu mereka menerusi koperasi. Jadi itu sebab kita cadangkan OKU yang ada ni, yang belum ada koperasi, tubuh koperasi supaya Angkasa usulnya dengan rakan strategi airlines masuk SKN dan juga Kementerian Bangunan Sains, saya percaya boleh bantu mereka. Menurutnya, negeri Terengganu yang mempunyai 3 buah koperasi melibatkan golongan OKU di bawah Angkasa adalah antara badan pengurusan teraktif di negara ini dalam membantu kebajikan ahlinya. Hanya 10% daripada keseluruhan anggota polis di Pahang dibenarkan bercuti dalam satu masa untuk melancarkan operasi pemantauan serta kawalan keselamatan seluruh negeri bersempena Aidilfitri. Menurut Ketua Polis Pahang, Datuk Ramli Muhammad Yusof, seluruh pegawai dan anggota polis akan mendapat giliran bercuti sama ada sebelum, semasa atau selepas cuti Aidilfitri tetapi tidak secara serentak. Kita di Pahang ini adanya lebih kurang dalam 6,000 orang lah secara kasarnya, kan? 10% itu hanyalah 600 orang lah pada satu masa yang dibenarkan bercuti. Tetapi kita kena ingat dalam keadaan cuti ini ada yang sebelum, ada semasa dan ada selepasnya. So secara gilirannya itu ianya tidak akan menjadi satu masalah yang besar lah. InsyaAllah semua itu akan dapat cuti lah. Tidak ada orang yang boleh mengatakan beliau tidak diberikan cuti. Hanya mungkin sebelum dan selepas. Itu kita memang tak dapat nak elakkan. Kalau kita nak bagi serentak, siapa yang nak jaga keselamatan? Menurutnya, Polis Pahang akan menumpukan kepada kawalan keselamatan harta benda di taman-taman perumahan dan keselamatan nyawa serta kelancaran pergerakan kenderaan di jalan raya seketika musim cuti Aidilfitri ini. Cuti maklumlah 2,5 tahun kita tidak bercuti. Begitu juga dengan penjenayah, 2,5 tahun mereka tidak dapat berpeluang melaksanakan jenayah dengan cara berkesan. So, polis akan digerakkan untuk tujuan ini. Beliau turut mengingatkan orang ramai untuk memaklumkan kepada polis jika meninggalkan rumah kediaman semasa cuti dengan mengisi borang secara atas talian atau hadir ke balai berdekatan. Baik, perkhidmatan bas ekspres tidak terkecuali dalam pemeriksaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah sepanjang opt selamat menjelang sambutan Aidilfitri. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Kedah Abdul Rahman Emang Ai berkata, pemantauan dan pemeriksaan dilakukan terhadap syarikat bas serta pemandu. Antara operasi penguatkuasaan dilakukan JPJ termasuk pemeriksaan teknikal bas, lesen serta ujian air kencing terhadap pemandu serta menempatkan anggota JPJ di dalam bas. Itu pun salah satu strategi kita, penyamaran dalam keadaan awam semuanya bas ekspres lah. Kita memang akan letak dari semasa ke semasa untuk beberapa laluan, beberapa lokasi. Itu akan kita tetapkan lah. Katanya lagi, seramai 300 pegawai dan anggota dibekukan cuti bagi menjalankan penguatkuasaan. Ini tahun kedua saya menyambut Aidilfitri tanpa ayah. Biarpun sedih, saya reda dengan takdir ilahi dan akan menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama ibu dan adik tersayang. Demikian luahan anak yatim Muhammad Ashraf Omar Achon, 11 tahun yang kehilangan ayah Omar Achon Abdullah pada Februari 2021 akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Muhammad Ashraf berkata, sejak kematian ayah, dia bersama adiknya Muhammad Akif Amsyar, 5 tahun,
dijaga ibu bapa mereka, Fatimah Feng Seng Fang yang juga saudara baru. Fatimah yang menetap di Kampung Mangul Jeneri Sikh bekerja sebagai penoreh getah bagi menyara mereka sekeluarga. Sambutan Aidilfitri tahun ini lebih bermakna buat Muhammad Ashraf dan adiknya apabila dibawa membeli kelengkapan pakaian raya oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM di Pasaraya Maidin Alustar. Dia antara 50 anak yatim piatu, yatim dan asnaf yang dipilih untuk membeli kelengkapan Aidilfitri di pasaraya berkenaan. Terima kasih kepada Datuk Zazudin membawa kami membeli baju raya di sini, tak sabar nak raya. Ahli Lembaga Pengarah SKM, Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah berkata, setiap penerima diberikan voucher RM150 dan ia salah satu program tanggungjawab sosial korporat CSR Suruhanjaya itu bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik. Dan pada tahun ini kita boleh berhari raya. Jadi dalam kesempatan ini alhamdulillah lah. Jadi anak-anak yatim, anak-anak asnaf ni dapat berhari raya yang mana yang serba kedaifan khususan pada waktu ini. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada semua pihak, terutama sekali pengarah negeri, Puan Nolizila dan juga SKM Malaysia. Dan sebenarnya program CSR ni kita berterusan. Baik, prihatin dengan nasib golongan memerlukan bantuan menjelang sambutan Aidilfitri, Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Pulau Pinang tampil menghulurkan sumbangan untuk mereka di bawah program Konvoi Sinar 2.0. Sebanyak RM11,000 dalam bentuk wang tunai serta barangan keperluan berjaya dikumpulkan untuk diagihkan kepada kira-kira 50 asnaf sekitar seberang Perai Utara. Timbalan Rektor Penyelidikan Jaringan Industri Masyarakat Alumni UiTM Cawangan Pulau Pinang, Prof. Madya Dr. K. Dora Abdul Ghani berkata, jumlah kutipan dana meningkat sekali ganda berbanding tahun lepas. Yang kita dapat kumpulkan pada tahun ini lebih tinggilah, lebih banyak pada tahun lepas, iaitu tahun ini kita dapat kumpulkan sumbangan sebanyak 11,000 lebih ya, dari warga UiTM sendirilah. Dan kita juga di samping program ni kita juga memberikan sumbangan jus buah segar kepada para pelajar sebanyak 2,000 pack ya di dalam UiTM sendiri. Okay, ini kepada para pelajar dan ini bermanfaatlah kepada para pelajar juga. Program digerakkan hasil inisiatif 40 pelajar dengan kerjasama Persatuan Pelajar Kejuruteraan Kimia dan Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Alif Ashraf Kamanur. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.